Yo, what's up G's? Assalamualaikum. Kita kembali lagi di Department Seram. Video kali ni tentang kisah seram yang berlaku dekat asrama. Tapi dia tetap boleh berlaku dekat mana-mana saja. So, hang jangan selesa sangat . Try tengok kat belakang ada apa. Dan ni adalah gangguan yang berlaku dekat asrama yang sama dan dekat orang yang sama. Tapi sebelum tu subscribe amai-amai . Sebab siapa yang tahu pasal YouTube ni, dia mesti tahu punya pasal subscribe ni kan. So subscribe kalau dah tahu pasal subscribe. Aku tak tahu pasal apa . Aku terbelit lidah kalau nak sebut subscribe. So let's get it gang. Rainbow bukan nama sebenar. Setakat ni nama Rainbow je yang terlintas dalam kepala otak aku. Rainbow dah tamat persekolahan tau. Dia kira dia tengah chill-chill, acah-acah tua sikit kan. Dah habis sekolah kan. Alah biasa tu, bila dah habis sekolah selalunya akan ada rasa macam ush, dah besar. Dah tua. Akhirnya, setelah sekian lama tertunggu-tunggu, Rainbow mendapat peluang tau. Dia dapat peluang sambung pengajian ke tahap diploma di institut yang agak jauh daripada rumah dia lah. Jadi, sah-sah lah dia memang kena apply asrama, duduk dalam asrama. Fast forward, Rainbow sampai ke tempat pengajian dia, daftar, masuk asrama. Minggu pertama, semua normal kan. Tak ada apa. Budak SEM 1 kan orientasi lah. So jarang-jarang duduk dalam bilik dan penat sebab tak tahu apa sal pula tiba-tiba nak kena pumping, jalan itik, menerap dekat lantai, kena jerit, kena tengking. Padahal nak sambung belajar aja pun lah. Bukannya nak masuk Paskal. Letih sampai Rainbow dia tak dan nak overthinking Dia tak sempat nak overthinking. So Rainbow redah minggu orientasi dengan jayanya. Dia dah cam dah. Yang mana over acah-acah senior masa orientasi tu kan. Padahal baru SEM 2. Dah buat kawan, dah tahu kelas. Semua dah settle, dah lengkap. Tunggu masa nak pi menimba ilmu je. Rainbow ni, dia jenis yang suka mandi lewat-lewat tau bila dekat asrama. Sebab dia tak suka bila ramai dalam bilik ayak tau. Walaupun bilik ayak tu ada partition lah. Mungkin dia tak biasa dengan suasana macam tu. Kekok. Maklum lah, first time duduk asrama. Rainbow ni bagi aku memang dia tak boleh duduk Jepun lah. Pernah tengok orang Jepun mandi? Selamba katak mat. Tak ada hal punya orang tu. So Rainbow capai barang-barang mandi Dan dia terus ke bilik ayak. Dia mula gosok gigi dekat sinki depan cermin. Bilik ayak agak sunyi. Hanya dengar suara beberapa orang student saja dalam blok yang sama dari jauh Dan bunyi-bunyi titisan ayak. Nama pun bilik ayak Selalunya lah bila time sunyi ni lah, otak akan terlintas benda-benda yang tak ada faedah. Benda-benda mistik ni Sambil dia gosok gigi dia tengok cermin tu, dia macam terperasan tau dekat belakang dia. Macam ada something yang bergerak masuk ke dalam ruang mandi dengan laju, dengan pantas dia nampak sekilas macam tu Tapi disebabkan benda tu pantas sangat laju sangat, dia rasa mungkin tu perasaan dia kot Yang dia nampak tu dalam cermin tu dekat bilik mandi paling hujung So for safety reason, dia pilih bilik ayak paling awal sekali Mandi macam biasa kan. Lepas tu mandi-mandi, ada satu ketika tu dia terlangut dekat atas Rainbow tersentak sebab dia ada nampak macam kepala dengan rambut. Yang dia nampak tu macam kepala orang paras dai takat ni nampak rambut sikit, nampak dai. Tapi bila Rainbow sapu ayak yang mengaliak dekat muka dia, tengok balik ke arah penampakan tadi tak nampak apa-apa. Kepala otak dia dah mula bergelora saat ni. Jantan mana ni yang mengendap dia mandi Kebulok sangat ke? Rainbow handsome sangat ke? Ataupun makhluk lain yang mengintai Settle mandi, Rainbow bergegas masuk ke bilik. Nama je Rainbow tapi hati dia tak cukup Rainbow Bilik dia tu berkapasiti untuk 2 orang Dan masa tu roommate dia dah tidur Roommate dia mungkin budak-budak noob aku Katil mereka menghadap ke pintu Maksudnya bila tidur tu pintu duduk situ kira nampak bahagian pintu. So Rainbow pun baring atas katil untuk proses peniduran
Oh ayat. Tapi sebelum tidur tu, Rainbow macam biasa lah kan. Zaman dah moden lah. Sebelum tidur, Rainbow belek-belek Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Dia swipe. Cari influencer yang buat benda bodoh untuk hari ni. Tengok gamak-gamak crush yang dah nak tunang minggu depan. Sabar menunggu iklan Auto Effects Isak-Isak. Dia tunggu nak tekan skip ah. Lepas tu dia layan video budak-budak TikTok bergelek macam kayu kena makan anai-anai. Tiba-tiba Rainbow ternampak satu bayang tau di luar pintu bilik. Dia nampak dekat bahagian bawah tu kan. Kan ada ruang antara pintu dengan lantai kan. Bayang tu dia macam orang sedang melintas tau, daripada kanan pintu bilik dia ke kiri pintu bilik dia kan. Tapi bayang tu dia berhenti betul-betul depan pintu bilik dia. Dia nampak bayang. Bayang tu berhenti depan pintu dia. Jahanam lah. Rainbow pun tenung lah dekat bayang tu kan. Lama dia tenung. Tapi bayang tu tak gerak-gerak lah. Dia memang berdiri kat itu lah. Tiba-tiba bayang tu sambung berjalan. Aku tak tahu lah kan. Mungkin student lain aku. Mungkin ada student lain yang tengah berjalan-jalan lah. Tiba-tiba betul-betul dekat depan pintu Rainbow tu. Awek dia check ajak break up. Mungkin lah kan, husnuzon lah. Memang dia terberhenti kat situ lah kan. Untuk reply dengan penuh fokus. Rainbow pun tertidur terus lah kan. Malas nak layan setakat bayang tu apa dah hal lah. Masa ni Rainbow dah start selesa dengan suasana asrama. Dah berani nak naik turun ronda blok singgah bilik kawan. Dah berani beli Maggi dekat student senior yang hasil berniaga dalam asrama. Dah berani keluar cari movie yang di-download secara haram di kalangan student. Rainbow kira dia dah terlupa dah. Dia tak fikir dah bab pengalaman masa dalam bilik mandi tadi tu. Dalam pukul 3 tepat pagi, Rainbow turun ke bawah blok untuk duduk di kerusi batu lah. Mereka ada letak kerusi batu kat itu kan. Tempat lepok ke apa aku kan. Dia nak cakap telefon kan. Dia nak on call dengan kekasih hati aku. Mungkin ada awek yang dia baru berkenalan. Masa dekat bawah tengah ralik on the phone, dalam panggilan tu Rainbow terdengar macam ada orang jerit tau. Bukan dekat keliling dia tapi daripada dalam phone tu. Macam ada orang jerit dekat blok awek tu. Awek yang dia on call tu. Disebabkan mereka on call, so Rainbow terdengar you, siapa yang jerit tu? Apa cerita? Dia kena ketik tepuan ke? Prank balin tepung ke? Jerit? Mana ada? I dengar bukan main jelas tadi. Main-main lah you. You, sumpah I tak dengar langsung. Ish, dah lah. Jadi talian terputus begitu saja. Mungkin awak tu bebal lah. Ingat Rainbow nak ngusik dia. Padahal Rainbow pun sedang terusik. Dia berdebat bukan main lagi. Rainbow nak balik ke bilik lah kan. Dia dah tak sedap hati lah. Dan for your info lah, tangga asrama tu dinding dia separuh lah. So kalau dari jauh kan, daripada luar blok, nampak lah siapa yang naik turun tangga. Bila Rainbow pusingkan badan untuk ke tangga, dia terkaku. Kaki jadi berat nak melangkah lah. Sebab dia ada nampak satu makhluk yang jengoi dekat tangga. Jengoi tu lebih kurang timbul lah kan, muncul. Ada makhluk yang mengintai lah, dia timbul dekat tangga yang separuh tu. Susah bukan main nak explain. Dengan rambut yang panjang. Basically Rainbow dia terpandang mata ke mata lah dengan makhluk tu. Rainbow automatik pejam mata dia. Dengan laju dia pusing ke arah lain lah. Dia terus jalan lah, belah lah. Dia nak menuju ke tangga yang lagi satu lah. Nak baca apa pun dah tak ingat dah. Dia hanya mampu Bismillah on repeat. Akhirnya Rainbow sampai ke bilik lah kan. Dia sampai dengan jayanya dan dia tidur tanpa sebarang gangguan lain. Esoknya Rainbow dia ada start curiga tau tentang makhluk tu. Sebab dia rasa setakat ni lah, semua kejadian yang berlaku dekat dia macam melibatkan makhluk yang sama. So Rainbow pun tanya-tanya orang lah kan. Dia tanya orang lain lah, bukan ada lagi yang mengalami gangguan yang sama dengan dia. Ya, ada beberapa orang cakap mereka pun ada kena dengan cara yang lebih kurang sama. Hura-hura mengatakan bahawa makhluk tu dia akan muncul masa lewat pagi tau. Kira pukul 12 tengah malam ke atas aku. Dan selalunya dia muncul time someone tu keseorangan ataupun berdua. Dia kacau time tak ramai lah basically. Time-time macam ni lah manusia cepat rapuh, cepat cuk. Kejadian dekat depan pintu bilik tu, bayang yang melintas bilik dia tu, berlaku untuk beberapa kali tau.
lalu sangat bayang tu lalu lalang Kalau secara husnuzonnya lah, mungkin makhluk tu tak dapat bilik dia apply for asrama tapi tak dapat, tak ada katil. So dia nak lena mana sebab tu dia melilau cian dia. Dan dikatakan ada satu time bayang tu siap berhenti depan pintu bilik Rainbow, ketuk pintu bilik Rainbow Masa kali pertama dan kali kedua benda tu berlaku, Rainbow ataupun roommate dia ada buka pintu tapi kosong, pisang tak ada siapa pun kat luar bilik tu. Lepas dari tu, kalau ada bunyi ketuk pintu time-time pagi buta, mereka dah malas nak layan Dan kadang-kadang ketukan tu dengar daripada pintu bilik orang lain, bunyi tu sampai ke bilik Rainbow. Tapi yang tu tak tahu kan, makhluk tu ke student lain ke. Banyak lagi kejadian lain dan yang lebih kurang sama. Makhluk tu macam dia suka jenguk-jenguk Yang paling hardcore kejadian dekat bilik ayak. Ada seorang tu, bukan Rainbow ni orang lain kan. Depa bercerita sama-sama depa. Ada seorang tu, dia tengah buang hajat Tak tahu pasal apa kan. Manusia ni dah berhajat, lepas tu nak buang hajat pula Penin Sedang dia terleka membuang sambil main phone, dengar macam bunyi nafas dengar macam bunyi ada someone bernafas. Bila dia langut-langut, tu dia rambut panjang tengah mengintai dari tirai kamar. Tu lagu. Tu lagu. Maksud aku mengintai daripada atas Kan bilik ayak asrama kebanyakannya dinding tu dia tak naik habis Mungkin nak save bajet aku. Aku tak tahu Bagi aku minta simpan 44 jenis duk jenguk-jenguk ni Persoalan sebenarnya dekat sini, apa makhluk rambut panjang tu buat dekat asrama lelaki, asrama siswa? Aku rasa dekat tu je untuk video kali ni. Sebuah kisah yang ringkas tapi membuatkan kita terbayang-bayang. Bila-bila masa saja, dekat mana-mana saja ada something boleh jenguk. Kalau hang tak percaya, hang balik belakang tengok. Jangan lupa subscribe kan. Banyak lagi kisah-kisah seram, peristiwa yang bakal aku drop anytime soon. Tak ada apa-apa dah kot. Gerak lu.